Wanita Hari Ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini, siaran 25 hari bulan Mac bersama saya Skita dan juga Rina. Dan hari ini masuk hari ke-8 PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dan kami harap anda semua di rumah sihat-sihat dan tengah memanfaatkan waktu bersama dengan keluarga anda secara, orang kata, secara harmoni. Okey. Baik, hari ini juga kita di Wanita Hari Ini nak berkongsi dengan anda pelbagai pengisian menarik yang pastinya dapat juga memberi manfaat kepada kita. Dalam keadaan begini, mungkin ada yang tertanya-tanya apa yang perlu dilakukan kalau dah perlu bercuti tanpa gaji. Ada kadang-kadang yang memikirkan bagaimana nak terus survive di hari-hari berikutnya. Walaupun ada bantuan-bantuan yang diberikan, tetapi bagaimana kita nak memanfaatkannya. Tetapi sebelum itu, kami juga nak berkongsi dengan anda tentang statistik terkini berkenaan dengan kes COVID di negara kita. Setakat ini, Rina, yang dilaporkan adalah sebanyak 1,624 kes, di mana yang aktif dirawat adalah seramai 1,426 dan yang telah disembuh dan keluar discharge adalah 183 orang, dan yang menyedihkan adalah seramai 16 kematian telah dilaporkan. Daripada 106 kes itu, 43 dari kluster tablik, selebihnya iaitu 63 lain-lain kluster yang masih lagi dalam siasatan. 64 pesakit di ICU, termasuk 24 memerlukan bantuan pernafasan, dan 24 lagi pesakit COVID-19 di Malaysia telah pun sembuh. Ini menjadikan 183 pesakit sembuh keseluruhan, ataupun peratusannya 11.3%. Dan di sini juga kami ingin kongsikan di mana kematian ke-16 adalah seorang warga negara Malaysia yang berumur 75 tahun dengan latar belakang beberapa penyakit kronik. Dan kami masih lagi mengharapkan agar kita semua rakyat Malaysia menjalankan tanggungjawab masing-masing untuk terus kekal berada di tempat anda, duduk rumah bersama dengan keluarga, dan yang pastinya kita juga nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua frontliners kita yang menjalankan tanggungjawab mereka untuk memastikan keadaan COVID di negara kita semakin berkurangan. Terima kasih kepada semua para doktor, para medik, jururawat, dan tidak dilupakan juga barisan hadapan seperti askar dan pasukan polis negara. Ya, dan yang istimewanya hari ini adalah Hari Polis yang ke-213. Jadi selamat Hari Polis kepada semua anggota polis di Malaysia. Tetapi itulah, mereka sedang melaksanakan tanggungjawab mereka sewaktu tempoh PKP ini. Jadi sama-sama kita membantu mereka yang sedang bertungkus lumus untuk membantu kita. Jadi kita jaga kita. Ini amanah yang mereka sendiri jadikan ia sebagai satu pengorbanan kepada negara. Kalau mereka boleh lakukan demi semata-mata untuk memastikan wabak COVID-19 ini dapat kita kurangkan, dan kita juga sebagai rakyat Malaysia perlu memainkan peranan masing-masing. Kabarnya ketika ini dah 95% rakyat Malaysia patuh kepada PKP. Tahniah kepada semua rakyat Malaysia. Dan bagaimana anda boleh membantu semua anggota yang sedang bertungkus lumus ini, ataupun terutamanya pihak polis, adalah dengan bersikap jujur. Anda jangan sembunyikan maklumat anda. Kalau ada apa-apa masalah, jujur dengan mereka mengenai sejarah perjalanan anda, kontak terdekat anda, tanda-tanda dan gejala anda, kerana jika anda tidak bersikap jujur, tindakan boleh diambil terhadap anda. Awas Okey, baik. Seterusnya, kita akan berbincang lebih lanjut berkenaan dengan topik utama Wanita Hari Ini. Tapi sebelum tu, kami nak sampaikan dahulu bingkisan segmen tajaan. Ini berkaitan dengan, saya kira, episod sebelum ni kita memperlihatkan Sugi bagaimana Elisa dan Amir seperti ada sesuatu kisah antara mereka sebelum ini. Kisah apa tu? Jadi jom kita saksikan episod kedua Safi Eliksir Ke Hatimu. Silakan. Akak dah cakap je, jangan berjemur dekat tengah panas. Tapi awak ni degil. Macam mana? Sophie coach kot. Ni tengok kulit awak ni. Awak tu muda lagi. 40? Sophie baru je 25, Kak. Tolonglah. Ya, jangan panik boleh tak? Kakak awak ni kerja dekat Halal Research and Innovation Lab paling canggih dekat dunia. Akak dah jumpa something? Formula rahsia Safi Raniaga. Good job, Ellie. Yeah, thank you. Come in.
Have a seat. Okay, Ellie. I want you to work with another chemist. I think he can help you. Elisa, saya ada bawa ni, formula baru ni kalau kita nak. Saya tak makan orang. Apa dia? Jangan takut. Excuse me, saya takut. Saya tak rasa saya takut, saya cuma risau. Saya risau kalau awak tumpahkan sesuatu dekat saya. Awak kan pakar tumpah-menumpah ni. Saya bagi cadangan boleh? Kalau nanogold teknologi combine dengan formula B-Venom dan propolis awak, Nanogold? saiz nanopartikel tu boleh menyerap masuk ke dalam kulit dengan lebih cepat. Jangan risau, masih lagi formula awak cuma ada tambahan sikit. Okey, fine. Cadangan awak diterima. Thanks, Fat Lab. Awak pergi. No, saya tak pergi. I'm sorry. Tahukah anda Safi Research Institute amat mementingkan kualiti, keselamatan dan keberkesanan sesuatu produk yang mereka hasilkan. Di sini pelbagai ujian yang memakan masa 12 hingga 36 bulan dijalankan sebelum produk dipasarkan. Dari konsep produk, formulasi, ujian stabiliti ke pembungkusan hanya yang terbaik dari Safi. Semua ini untuk pengguna Safi agar mendapat hasil yang optimum dari penggunaan produk. Itu dia tadi segmen tajaan bersama dengan Safi Rania. Ini juga ada sesuatu yang menarik kami nak kongsikan kepada anda penonton yang pastinya inginkan berita-berita terkini dan juga sesuatu yang rasmi berkenaan dengan isu COVID ini. Ya, Rina, anda boleh dapatkan akhbar digital NSTP secara percuma sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini dari 23 hingga 31 Mac 2020 ini untuk langganan secara percuma. Sila layari www.nstp.com.my/mco. Secara percuma anda dapat langgan dan dapat mengetahui antara berita-berita terkini. Baik, berkenaan dengan isu COVID ini, kita ada salah seorang pemanggil yang merupakan bekas pesakit COVID-19 iaitu Cik Hamdan Hashmuddin yang ketika ini berada di talian untuk berkongsi pengalamannya sendiri. Assalamualaikum, apa khabar Hamdan? Waalaikumsalam, baik. Okey, Encik Hamdan, kalau kita lihat di Facebook, Encik Hamdan ada berkongsi pengalaman ya ketika mengalami COVID-19 ini. Jadi mungkin di sini Encik Hamdan boleh kongsikan sekali lagi pada penonton-penonton wanita hari ini sekiranya tidak keberatan pengalaman sewaktu di hospital itu ataupun simptom-simptom yang Encik Hamdan mengalami. Okey, untuk saya, masa saya tunggu keputusan saringan saya tu, saya dah mula develop simptom. Pertama sekali demam, suhu saya naik 38. Lepas tu saya mula batuk. Okey. Disebabkan pada waktu tu ramai yang pergi saringan, jadi keputusan keluar lambat. Berapa hari jadi dapat saya- keputusan Cik Hamdan? 5 hari. 5 hari ya? 5 hari. Sepatutnya biasanya 24 jam hingga 48 jam je. Ya. Disebabkan trafik tinggi, jadi lambat. Jadi masa tu saya memang struggle dekat rumah. Okey. Sampai yang paling teruk sekali adalah bila saya mula sesak nafas. Okey. Cik Hamdan, minta maaf. Mungkin kita boleh kongsikan juga sebab kalau kita dengar cerita-cerita daripada bekas pesakit sendiri, mereka sendiri berkongsi bahawa ini satu pengalaman ataupun rasa kesakitan yang tidak pernah dirasai kesakitannya kalau nak dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang pernah mereka lalui. Bagi Cik Hamdan sendiri, bagaimana agaknya dari segi anda melalui fasa dalam tempoh anda berada di hospital melawan COVID-19 ini? Waktu paling sakit saya waktu menerima rawatan lah bila Okey. saya belum makan ubat.
batuk tu because of bila ubat tu dah mula, reaction dia saya pening kepala sangat-sangat. Saya batuk, teruk sebab masa tu dia nak lawan kan. Tetapi disebabkan batuk kering, there is nothing to cough out. Okey. You faham tak? Faham. Jadi pada sampai satu masa tu saya batuk sampai keluar air, orang kata asid perut tu lah. Jadi masa tu sangat perit dan saya memang sangat sakit waktu tu. Dan keperitan ini dialami selama berapa hari, Encik Hamdan? 5 hari saya makan ubat tu. Only selepas 5 hari tu yang saya berasa lega lah. Kabarnya, teruskan. Dan hari ke-6 tu yang saya mula berkongsi bahawa saya berada dalam hospital. Sebab masa tu saya berasa lebih lega. Sebelum tu memang saya tidur, makan pun sekadar untuk makan ubat saja. Okey. Dan Cik Hamdan, kabarnya bukan Cik Hamdan seorang sahaja di dalam keluarga yang menerima ataupun disahkan dijangkiti COVID-19 ini. Mungkin boleh ceritakan pengalaman ahli keluarga yang lain juga? Ya, kedua ibu bapa saya pun positif COVID-19. Mereka masuk terdahulu sebelum saya. Namun, kedua ibu bapa saya tidak mengalami seperti apa yang saya alami. Okey. Ya, mereka tiada simptom, tak rasa apa-apa sakit. Jadi, tapi bagaimanapun, virus tu ada dalam badan mereka. Mereka perlu berada dalam hospital sehingga virus tu tiada lagi dalam badan mereka melalui ujian mamal. Okey, dan berapa hari Encik Hamdan ya dimasukkan ke dalam ward dan bagaimana situasi dalam ward tu sebab memang tiada pelawat yang dibenarkan masuk kan. Jadi mungkin boleh kongsikan situasi dalam ward tu. Okey. Saya berada dalam ward selama 16 hari. Saya mula mendapatkan rawatan di Hospital Tunku Jaafar Seremban selama 7 hari. Masa tu duduk seorangan. Dan memang ward isolasi ni saya hanya bercakap dengan doktor bila dia tak masuk ke bilik, dia tanya keadaan semua melalui intercom sahaja. Okey. Hanya bila perlu melakukan check up direct, mereka akan masuk memakai pakaian keselamatan mereka tu untuk bersama dengan saya. Tetapi kesian pada mereka sebab setiap kali mereka selesai daripada bersama dengan kami pesakit, mereka perlu menyakuman dan buang segala pakaian tu. Bila pergi ke bilik lain, mereka perlu pakai semula tu. Okay. Baik, Cik Hamdan. Cik Hamdan pun dah discharge. Kami doakan yang baik-baik saja. Mudah-mudahan diberi kesihatan yang lebih baik. Sedikit nasihat kepada penonton kita untuk mereka juga mengambil langkah berjaga-jaga, sentiasa berada di rumah. Silakan. Okey, untuk buat masa ini, saya merayu pada semua rakyat Malaysia untuk stay kat rumah, duduk kat rumah bersama dengan keluarga, jangan berhimpun, dan jika keluar pergi beli barang, ada keluarga yang pergi beli barang, bila pulang ke rumah segera dispose baju anda, simpan dalam bin, pergi mandi dahulu, selepas tu baru bersama dengan keluarga anda. Tolong jaga diri anda. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Encik Hamdan. Sama. Okey, itu dia Encik Hamdan, seorang bekas pesakit COVID-19 dan dengar nasihat beliau itu amat berharga sebenarnya ya. Jadi Rina, kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini dengan topik kita pada hari ini, rancang kewangan sepanjang sepanjang PKP. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Okey, kembali lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Seperti yang diwawarkan oleh Sugi sebentar tadi, kita nak berbincang tentang topik rancang kewangan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Ini antara satu situasi, saya kira satu isu yang paling utama daripada seorang individu hinggalah kepada mereka yang berkeluarga. Masalah kewangan. Dalam situasi begini, bagaimana mungkin anda boleh menjana pendapatan ataupun anda boleh melakukan dari segi simpanan yang anda ada itu untuk perbelanjaan yang lebih bermanfaat. Hari ini dah masuk hari ke-8, mungkin ramai dah mula merasakan alamak tak cukup perbelanjaan, wang untuk perbelanjaan untuk
untuk hari-hari yang akan datang. Tapi jangan risau, kita akan bersama dengan seorang pakar sekejap saja lagi untuk berkongsi tips bagaimana anda boleh menguruskan kewangan. Dan di sini kami juga ingin berkongsi bersama anda antara bantuan kerajaan untuk ringankan beban rakyat, di mana pencarum KWSP bawah 55 tahun boleh membuat pengeluaran air lestari pada akaun 2 maksima RM500 untuk tempoh 12 bulan mulai 1 April ini juga. Dan yang pastinya ada banyak yang telah pun diletakkan di bawah bantuan untuk meringankan beban rakyat ini. Salah satunya juga adalah sebanyak peruntukan 130 juta ringgit kepada kerajaan negeri untuk bantu penjaja, peniaga kecil yang terjejas dan juga pesakit COVID-19 serta ahli keluarga mereka. Ini antara saya kira bantuan-bantuan yang dilihat sebagai satu inisiatif daripada pihak kerajaan sendiri untuk mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh ahli keluarga kita. Dan kini kita akan bersama dengan seorang ibu tunggal yang saya kira tengah viral juga sekarang ini, yang boleh memberi inspirasi kepada kita dengan bagaimana beliau dalam situasi PKP ini menjana pendapatan untuk anak-anak beliau. Kita bersama dengan Fira Rahim. Puan Fira Rahim, hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan Fira? Khabar baik, Alhamdulillah, sihat. Tengah beli barang ke tu? Dah trip pertama dah settle, tinggal trip kedua. Wow, ada 2 trip satu hari ya? Lebih pada 2 trip. Okey, ini kita nak cerita sikitlah pengalaman Puan Fira yang melihat daripada sesuatu yang sangat berbeza orang lain. Mungkin susah hati ketika ini, tak ada duit, perniagaan terhenti. Tapi Puan Fira melihat ia sebagai satu cara untuk menambah pendapatan dengan menjadikan inisiatif membeli barangan keperluan. Mana timbul idea ni Puan Fira? Okey. Saya actually sebenarnya meniaga perjalanan saja. Perniagaan saya sebelum ni saya nasi tabung. Lepas tu bila dapat pengumuman kata tak boleh dah meniaga, jadi terhenti income saya. Okey, dari hari pertama tak boleh meniaga sampai hari ketiga tu saya buat food delivery. Tapi kurang dapat sambutan. Okey. Last saya pun terfikir macam mana cara lagi aku nak buat selain daripada food delivery, sebab kalau food delivery kurang dapat sambutan, saya pun fikir apa salah kalau saya buat tolong ambil upah beli barang. Okey. Saya tolong upah beli barang untuk customer lah. Okey. Jadi dalam satu hari tu berapa kali awak ada berapa customer Puan Fira ada dan berapa trip akan Puan Fira keluar untuk membeli barang ni? Okey, saya akan keluar sekali keluar, saya akan balik keluar pagi, akan balik petang ataupun malam. Dan kalau saya tak ada bergantung dengan runner lain, saya akan buat personal shopper lah untuk beli barang dapur saja. Kalau saya ada buat servis ikan, COD ikan pula, okey, saya akan hadkan pembelian personal saya tu, saya hadkan trip dia. Okey. Puan Fira difahamkan juga untuk menjalankan orang kata personal shopper beli barang keperluan ini, anak-anak juga membantu ya? Ya. Bagaimana sebenarnya melihat kerjasama daripada anak-anak ni untuk memudahkan Puan Fira menjalankan aktiviti membeli barang keperluan kepada mereka yang membuat tempahan? Okey, Alhamdulillah so far setakat ni anak-anak saya dari anak 10 sampai anak kelima tu memahami kerjaya saya. Dan saya perlukan seorang lagi partner untuk bantu pegang barang kat belakang sebab satu trip saya buat untuk customer. Untuk satu trip saya akan shopping untuk 5 atau 7 customer. Customer tu saya bawa. Satu muatan. Okey, kita kalau nak angkat barang untuk satu orang pun susah ni, nak angkat barang untuk 5 atau 6 keluarga. Baiklah Puan Fira, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Sama-sama. Dan mungkin bagi mereka yang nak mendapatkan perkhidmatan Puan Fira ini, itu antara nombor yang boleh anda hubungi untuk membuat tempahan membeli barang-barang keperluan. Tak kira lah nak beli gula ke, beli beras ke, telur dan sebagainya. Itulah nombornya ya. Tapi saya rasa kalau nak memberi tempahan, beri tempahan yang realistik lah. Jangan kalau kita nak 1 paket gula, kita call Puan Fira, boleh tolong belikan 1 paket gula. Itu tak realistik. Okey, dan sebenarnya Sugi, dalam
situasi sebegini, saya lihat ia berbalik kepada individu itu sendiri. Kalaulah dijadikan alasan duit perbelanjaan putus bagi mereka yang mungkin berniaga di tepi jalan dan sebagainya, kemudian menjadikan alasan dah dalam tempoh PKP tak boleh keluar jadi tak boleh berniaga. Betul. Itu semua saya kira bergantung kepada diri mereka sendiri. Bagaimana cara? Kalau kita tengok Puan Fira tadi, kesungguhan dan inisiatifnya, boleh pula ambil tempahan daripada jiran-jiran dan mereka berada di sekeliling ni untuk membeli barang keperluan. Satu, saya kira inisiatif yang perlu diberikan pujian. Itu boleh dijadikan inspirasi sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita dekat rumah ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Mungkin kita ada skills yang boleh digunakan. Kita boleh buat kelas online. Banyak cara kita boleh lakukan untuk menjana pendapatan. Okey, berbalik kepada topik kita iaitu nak merancang kewangan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini. Bersama kita ketika ini Dr. Azizul Azli Ahmad, Perunding Kewangan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Rina ke Sugita tu? Rina dan Sugita di sini. Tu kat mana tu? Dekat rumah ke? Ya. Dia dekat rumah. Kita PKP ni dalam lain daripada berada dalam kita pun dalam rumah lah. Sebelum tu, Dr. Azizul minta maaf kalau boleh kita mutekan dahulu sebab takut nanti dia mengganggu perbincangan kita. Sebab jauh ni kat Perak, Batu Gajah. Okey, dengar? Okey, baiklah Dr. Azizul. Kalau kita lihat sekarang ni dalam situasi PKP ini, semestinya semua orang mengalami kesukaran dari segi kewangan. Jadi mungkin kita mulakan dengan Dr. Azizul berkongsi apa yang perlu semua orang fikirkan dahulu bila kita bercakap mengenai kewangan dalam situasi PKP ataupun sepanjang melanda wabak COVID-19 ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rina, kita wanita hari ini. Saya rasa tempoh minggu kita dengan PKP ini adalah satu tempoh yang awal rasa panjang lah. Dan kita dah jumpa macam-macam kes, macam tadi juga yang kita kongsikan. Ada ibu tunggal yang itulah survival yang kita nampak hari ini. Dan saya sebagai kisan dan saya sendiri menulis tentang ini juga. Sekarang saya rasa masanya kalau kita nak cerita orang suruh menabung lagi dan sebagainya, orang tak akan menabung dah. Tengah mengguna tabung sebenarnya. Jadi kalau kita nak suruh orang sebab itulah saya sejak seminggu yang lepas juga saya menulis. Saya nampak NGO dah start berjalan. Orang dah bergerak, main peranan yang lain dan sebagainya. Juga saya nak dan saya melihat inisiatif oleh kerajaan juga sangat luar biasa. Kalau sehari ni kalau kita tengok apa usaha yang dilakukan oleh kerajaan dan sebagainya, bila kerajaan membenarkan persoalan air lestari dan malam tadi kita dengar bank pengecualian dan sebagainya. Tetapi saya rasa perlu ada sedikit lagi tambahan. Usaha di peringkat bukan hanya di kerajaan. Kadang-kadang saya tengok kita nampak fokus kepada kerajaan. Kita kena fokus kepada apa juga, kepada masyarakat, kepada keluarga kita dalam menghadapi situasi ini. Apa saya nak beri contoh? Saya ambil contoh begini. Saya nampak NGO dah start berjalan dengan sangat baik dan bagus. Cuma saya nak kalau dapat dikembalikan sedikit jawatan kuasa surau, jawatan kuasa masjid kita juga. Memang masjid tutup, memang surau tutup. Saya mengharapkan sumbangan dana masjid surau ini tidak tutup kepada semua masyarakat yang macam tadi, yang macam tadi tengok ibu tunggal keluar pergi barang dan sebagainya. Saya rasa ini tanggungjawab kita, tanggungjawab masyarakat yang di kita dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan ini kita pada juga saya nampak bahawa PKP ini mungkin akan dilanjutkan. Mungkin saya salah dan mungkin kita akan tapi apa yang saya nak pesan begini. Saya menulis beberapa hari yang lepas agak panjang. Nombor satu, nilai kembali kerja kita hari ini. Maksudnya nilai ni maksudnya apa? Kita kena tanya diri kita. Kita ni kerja tetap ke? Kita kerja sementara ke? Kita ni kerja kontrak ke? Sebab kita kena start bersedia dari segi mental tentang itu. Kita nanti tiba-tiba bila majikan kata kita ni diberhentikan, so benda tu jadi beban
besar kepada kita. Cik, Dr. Azli, minta maaf kalau saya menyampuk. Melihat kepada diri setiap individu yang harus menilai dari segi kerja mereka, sama ada kerja kontrak ataupun kerja permanent dan sebagainya, apa agaknya perkara yang perlu diberi keutamaan dalam perbelanjaan? Kalau kita nak fikirkan keadaan sekarang ni, kadang-kadang saya tak nafikan ada dalam kalangan kita, walaupun setiap tahun, setiap awal tahun kita meletakkan bahawa untuk soal kewangan, nak merancang kewangan sepanjang tahun, kena ada tabung ataupun dana kecemasan, tapi mungkin ada dalam kalangan kita tak sempat pun nak ada dana kecemasan tersebut kerana pendapatan yang tak mencukupi, perbelanjaan yang besar. Dalam situasi ini, apakah mungkin perkara ataupun penekanan keutamaan yang perlu diberikan untuk perbelanjaan? Okey, terima kasih. Saya beberapa yang lepas saya tulis, ada dua betul yang kita kena fokus dalam situasi inilah. Ya. Nombor satu, apa yang kita perlu fokus, satu adalah belanja keperluan makanan. Ya. So maknanya dia dengan kalau katalah simpanan buat pengisian kita betul. Ada 17 keperluan dapur atas. Saya pernah tulislah itu ya. Saya senaraikan mana benda-benda yang kita perlu ada di dapur kita. Dalam hidup ni ada 3 saja keperluan atas. Makanan, pakaian dengan tempat tinggal. Tapi kita orang boleh kopi, orang pakai baju yang sama daripada PKP hari pertama sampai hari 7 tak tukar baju pun tak apa. tapi makanan kita perlu ada makanan yang pertama. Benda-benda yang asas tu mesti ada. Sebab itulah saya pesan kepada semua kami ini, satu pastikan barang keperluan makanan itu cukup di rumah. Jadi kalau kita perlu ada beras benda ni asas, tepung, gandum, gula dan sebagainya, benda ni perlu ada. Kita sampai ketika isteri dan seluruh rumah kita rasa tertekan. Ya? Sebab di orang selama ni tak ada orang buka rumah. Kita penuh orang kat rumah. Lepas tu kita kena masak je sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dan sejumlah duit yang ada untuk pesan ini. Yang ada ni, pastikan keperluan perubatan kita pun ada. So, barang-barang keperluan yang ubat, kecil dan sebagainya itu dua asas yang kita perlu ada dulu. Macam keperluan lain dan sebagainya, saya tengok kerajaan dah berunding dengan semua pihak, bayaran bank kita dapat tanggungan dan sebagainya. Jadi asas itu barang keperluan, kebersihan diri dan sebagainya itu antara benda yang perlu pasti itu dengan tempoh. Sebab saya menjadikan kita mungkin kita akan ada dalam 14 hari, mungkin akan lebih. So, kita perlu ada itu. Dan satu lagi saya nak berkongsi juga, saya rasa sudah masanya kita selama ni kita tak buat. Kita perlu duduk, satu perlu duduk, bersembang, bermesyuarat. Saya dengan keluarga saya pergi malam, kita berbincang. Kita mungkin boleh makan kicap yang ada sayap. Hari ini kita tak boleh dah makan kicap yang ada sayap. Yang sayap, betul. Kita kena start didik keluarga kita dulu. Kita tak boleh ayam dia jadi hero. Kita kena semua, maknanya kita kena didik. Isteri kita juga bahawa ini saja simpanan yang kita ada. Apa-apa kita kena bahagikan kepada berapa, apa keperluan yang kita perlu beli dulu dan kita kena fahamilah. Mungkin juga di waktu ni ada yang terasa kenapa saya tak mula berjimat cermat dari dulu lagi. Kenapa dulu tak ada dana kecemasan? Semua hari ni mula terfikir doktor. Dan silakan. Mungkin Dr. Azizul boleh berkongsi secara ringkasnya berbalik kepada bantuan kerajaan RM500 yang boleh dikeluarkan selama 12 bulan mulai 1 April ni. Bagaimana mereka boleh membuat perancangan supaya RM500 tu boleh kekal selama sebulan bagi perbelanjaan dalam keluarga? Okey, sekitar. Sebenarnya saya kerajaan sangat aktif dengan promosi putih ini. Saya yakin kalau kita tidak ada tabung pun, tetapi kita masih ada KWHP. KWHP ini nak memang dipaksa lah kalau kita perasan jadi maksudnya insya-Allah saya rasa mungkin 70% akan diberikan dua kepada KWHP tersebut. Saya kena ingat kerajaan bagi kita keluarkan 500 12 bulan. Jadi dalam tempoh setahun lah. Saya semalam saya dah kira dan saya dah berkongsi juga di sosial media, di Facebook saya, apa yang saya kongsikan. Yang 500 ini sebenarnya dia boleh tampung apa? Dia boleh tampung di rumah yang dekat kita untuk 2 orang dewasa dan 4 orang kanak-kanak. Kadar membeli barang biasa di pasaraya untuk kelompok ini biasanya 350 hingga 400 ribu sebenarnya. Kalau pecahan juga, kalau kita perasan,
ya. Dengan RM500 kita bahagikan dengan 30 hari, kita kurang lebih dapat RM16.60 sehari. Kurang lebih begitu. Ya. So kalau kita masing-masing kita masak sendiri, kita beli keperluan, insya-Allah saya rasa ada kemampuan cukup untuk kita hidup dan survival dalam konteks keadaan sekarang. Jadi saya rasa menempatkan apa yang kerajaan berikan secara baik dan sihat pertama. Yang kedua, keluarga, suami atau isteri kena kenal pasti garis halus ini. Apa itu garis halus? Garis halus ada keperluan dengan tetap kalau kita perasan. Dia halus kan kadang-kadang aiskrim ni sebenarnya keperluan dalam suatu kita. Keperluan. Tapi ada orang dia rasa, itu bukan keperluan, itu adalah kehendak. Jadi, halus tu kita kena kompromikan dalam keadaan. Saya tulis panjang lebar 2 hari lepas, apakah ini wabak penyakit sahaja, wabak ekonomi. Saya tulis dengan sangat jelas kat situ. Saya nampak ada orang di Tolok ada cerita, Rina. Kita duduk rumah. Kan? Saya nampak ramai orang macam itu. Sedangkan kita sedang menghadapi bukan wabak penyakit semata-mata, tetapi kita sedang menghadapi wabak ekonomi yang paling dahsyat dalam kehidupan manusia. Saya itu jadi Tun respon 2 hari lepas pun ada keluar kenyataan juga tentang minta kita bersedia. Maksud dia bukan kita sahaja. Kita tengok studi, kita tengok seluruh negara di dunia. Kalau kita tengok Indonesia sendiri, kita tengok jiran kita Singapura dan sebagainya. Semua dah mula merumuskan pendekatan yang sangat luar biasa. Tetapi kita tengok kawan-kawan, sebab kita, masyarakat kita ni masih lagi rasa macam kita mesti try. Semua menu yang ada kita kena try. Dah tak boleh macam tu ya, doktor. Sebab kalau kita baca sendiri artikel yang doktor tulis tu, saya tertarik bila doktor cakap kalau dah biasa hidup seperti golongan T20, kenalah turunkan kepada M40. M40 rasa pula hidup macam mana B40. Ini satu saya kira kalau kita lihat prinsip yang perlu dipegang kepada setiap individu dan juga ahli keluarga dalam nak memastikan perjalanan kita yang kita tak tahu berapa lama tempoh PKP ini boleh sebenarnya berlaku, dan inilah caranya. Kalau bagi mereka penonton wanita hari ini belum membaca artikel daripada doktor, saya sarankan untuk baca, dapatkan penjelasan dan juga perincian maklumat yang lebih jelas. Apa pun, terima kasih Dr. Azizul. Terima kasih kerana sudi menjemput dan sebagainya. Semua pesan saya, jaga diri elok, jaga keluarga kita, kita jaga kita dan stay at home. Moga kita semua sihat dan wanita hari ini tetap sukses memberi maklumat-maklumat yang sihat dan baik kepada semua penonton. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Jaga diri Dr. Azizul. Assalamualaikum. Itu dia tips yang dikongsikan oleh Dr. Azizul yang semoga bermanfaat buat semua. Tetapi bila doktor sebut pasal aiskrim, teringin pula nak makan aiskrim. Masa ni kan Sugi, segala-gala macam teringin. Kadang-kadang bila benda tu ada depan mata, kita tak hargai. Tapi bila dah tak ada kan, aduh, teringin nak makan aiskrim lah, teringin nak makan semua atas menu lah. Tapi semua menu-menu yang mewah-mewah tiba-tiba teringin. Tapi itulah, walaupun sebatang aiskrim tu mungkin RM1 ataupun RM2, inilah masanya untuk kita bezakan sama ada ia keperluan ataupun kehendak kita. Jadi yang paling penting juga, abang kata Dr. Azizul, ahli keluarga sepakat duduk bermesyuarat. Kita tentukan bagaimana arah perjalanan perbelanjaan untuk musim ini supaya kita boleh selagi boleh dilakukan penjimatan, selagi itulah kita dapat jimatkan wang kita. Ya, betul. Okey, dan seterusnya kita akan bersama dengan seorang lagi peniaga dari rumah. Ya, kita bersama dengan Fizali Romli atas talian. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fiza, apa khabar? Khabar baik. Thank you for calling. Terima kasih kerana sudi bersama kami secara atas talian di telefon ketika ini. Fiza, suara kedengaran sedikit gembira. Mungkin boleh ceritakanlah sikit sebagai seorang peniaga yang meniaga makanan ni kan, secara online, bagaimana agaknya cabaran Fiza sendiri berdepan dengan situasi PKP ni? Okey. So, kalau ikutkan, memang kita ada terjejas juga dan kami pun struggling untuk survive sebenarnya. Sebab sebelum PKP memang ada banyak catering dan juga bulk order daripada pejabat. Tapi sekarang market target dah berubah dan kita hanya fokus kepada food delivery dekat rumah sahaja. So, oleh itu beberapa strategi kita dah ambil
untuk operation berjalan sebaik mungkin lah. Dan dari segi business plan juga kita ubah supaya fit in dengan MKN dan juga MOH punya guideline sepanjang PKP ni lah. Okey, jadi nampaknya memang Fizah telah membuat perubahan pada pelan perniagaan sewaktu PKP ini. Jadi mungkin di sini Fizah boleh kongsikan bagi peniaga-peniaga dari rumah, sama ada yang kecilan ataupun besaran, apa yang boleh mereka lakukan sepanjang PKP ini supaya dapatlah juga menjana sedikit pendapatan? Okey, yang pertama sekali dari segi pengurusan masa lah. Kalau ikutkan dari pihak kami, waktu penghantaran sekarang ni a bit limited supaya kita nak mengelakkan lebih banyak masa di luar. Dan kita banyak meyakinkan kepada pelanggan bahawa mangkuk tingkat awak, kita ada mengamalkan hygienity yang ekstra. Di mana contohnya lah dari pihak kami, untuk in-house riders, kami ada menyediakan essential bag untuk rider kami sendiri. Contohnya macam hand sanitizer, gloves, mask, supaya kebersihan diri mereka sentiasa diutamakan, especially dekat luar. Okey, ini sebagai satu langkah yang bijak juga ya untuk memberi keyakinan kepada pelanggan-pelanggan Fiza ya. Okey, Fiza, mungkin sedikitlah nasihat Fiza kepada mereka di luar sana walaupun dalam keadaan ataupun situasi begini masih lagi boleh membuat tempahan makanan, masih lagi boleh sebenarnya untuk mereka bersama dengan mangkuk tingkat awak ini. Okey, first kali untuk semua orang pasti tahu semua kena duduk kat rumah, stay at home, be safe dan keluar bila perlu sahaja. Sentiasa amalkan extra hygienity supaya kita dapat stopkan spreading this virus. Okey, dan jangan lupa untuk semua pelanggan sentiasa pastikan kawasan rumah anda bersih dan kalau boleh kita cuba elakkan direct contact dengan rider lah. Supaya contohnya lah kita boleh sediakan food container ataupun bekas khas ataupun hook yang diletakkan di luar rumah. Dan juga cara pembayaran pun lebih baik melalui online. Baiklah. Daripada cash lah. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Fiza. Kalau anda nak order makanan, bolehlah ke mangkuk tingkat awak ya, Rina. Okey, yang selalu kita ingatkan anda di Wanita Hari ini adalah mengenai kebersihan. Itu juga yang diingatkan oleh Fiza. Maintain distance di antara orang di sebelah anda. Kebersihan, cuci tangan anda di bawah air yang mengalir ataupun sanitize sekiranya anda tidak boleh. Dan yang penting, kita jaga kita. Perkara asas yang perlu kita ingatkan setiap hari untuk sama-sama kita memastikan rantaian COVID-19 ini dapat diputuskan. Banyak lagi sebenarnya kami nak bawakan kepada anda, tapi kita tarik nafas, kita relax sekejap, berehat seketika. Wanita Hari ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Wanita Hari ini. Kalau kita lihat kepada kehidupan masyarakat hari ini dalam keadaan tempoh PKP ini, saya kira ujian ataupun mereka yang diduga dengan kemiskinan itu tidak pernah menjadikan alasan untuk terus duduk berdiam. Ada orang mencari inisiatif ketika ini untuk melakukan kebaikan. Ya, betul Rina. Ini dia sedikit kisah inisiatif masyarakat prihatin di mana yang pertama ingin kami kongsikan bersama anda adalah mengenai Haidah Abdullah di mana beliau dan suami yang tinggal di Pondok telah menjahit 200 penutup mulut dan hidung kain untuk diagihkan kepada orang ramai secara percuma ya ketika pelaksanaan arahan Perintah Kawalan Pergerakan ini dengan motifnya untuk membalas jasa orang ramai sebelum yang pernah membantu beliau dalam kemiskinan hidupnya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa saya kira. Satu lagi ini menerusi Facebook, seorang wanita membuat kebaikan bagi sumbangan untuk barang keperluan. Dibeli barang banyak-banyak segi seperti beras, barang-barang keperluan utama ini diletakkan di hadapan rumahnya. Sesiapa saja yang rasa memerlukan barang-barang keperluan tersebut boleh datang ambil terus di hadapan rumahnya tanpa mengenakan sebarang bayaran atau sebarang prosedur. Ambillah mengikut keperluan anda. Orang baik itu adalah Datin Zulaika Mahar. Kami ucapkan tahniahlah kepada mereka semua yang ketika ini menggunakan peluang yang ada untuk memberi manfaat kepada mereka
yang memerlukan membuat amal kebaikan yang sama-sama kita dapat kongsikan kebaikan tersebut kepada orang-orang yang ternyata mungkin ketika ini susah kalau nak beli beras, susah kalau nak beli gula. Inilah masa untuk kita buat kebaikan. Susah juga kalau nak beli hand sanitizer, Rina. Bukan susah apa Subi, sebab sekarang ni stok habis. Tapi saya tertarik dengan seorang selebriti ini. Ada inisiatif duduk rumah, bukan saja buat perfume dia sendiri, tetapi buat hand sanitizer. Di talian bersama kita ketika ini Linda On. Hello Linda. Hai. Hello. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Tengah di makmal ke buat hand sanitizer? Makmal. My mini lab. Buat minyak wangi sebab hari-hari macam test bau yang so. Jadi hari ke-8 PKP ada jugalah aktiviti yang Linda buat ya. Buat sanitizer, buat wangi, perfume. Sebab apa dari bilik pergi ke dapur ke bilik pergi ke hall pergi ke luar rumah kejap, lepas tu masuk balik. Tempat yang sama kita pusing. Paling bahaya kalau lama sangat di dapur tu Linda. Itu yang masalah, masak macam-macam. Okey, nak berbalik kepada hand sanitizer yang saya kira menarik perhatian bagi mereka yang mengikuti anda di laman Instagram. Apa yang membuatkan Linda sebenarnya nak buat hand sanitizer sendiri? Sebab dah habis bekalan ke bagaimana? Okey, pertama sekali waktu Linda beli tu dia harga mahal, botol kecil dia charge mahal. So saya macam ya Allah mahalnya. Kan? Lepas tu saya cakap ni mungkin boleh buat sendiri, saya cakap. Dan kebetulan memang Linda ada dalam bilik Linda ada macam mini lab untuk Linda buat perfume. Linda betul buat perfume Linda sendiri. So bila Linda campur-campur, okey jadilah buat perfume tu, cantiklah tu. Tapi bila Linda fikir yang hand sanitizer ni untuk Linda punya kegunaan sendiri, bukan untuk dijual dan sebagainya. So Linda Google, Linda tengok video-video daripada rancangan luar negara yang mengajar macam-macam nak buat. Ada seorang farmasis pun dekat Malaysia ni ajar cara nak buat dan sebagainya. So kebetulan Linda ada alkohol tu dan Linda ada essential oil. Dan nak beli aloe vera gel Linda tak nak keluar. Kalau beli memang tak nak keluar rumah. Linda ada own aloe vera Linda tanam, memang dia tumbuh pun meriah. Jadi rezeki sangat. Linda punya aloe vera sendiri, lepas tu Linda tunjuk macam mana Linda blend dan sebagainya. Dan Linda buat hand sanitizer Linda sendiri dekat rumah. Tapi kita duduk kat rumah ada air, ada sabun. Cuma Linda nak tunjuklah yang sebab sekarang semua orang duk cari hand sanitizer kan. Dan maka terhasillah hand sanitizer yang tidak dijual. Untuk kegunaan sendiri pun dah cukup baik ya Linda. Tak payah orang kata berebut dengan yang lain. Mungkin ketika ini stok pun dah tak ada. Bagaimana mungkin nasihat Linda sendiri kepada mereka di luar sana Linda yang boleh memanfaatkan apa sahaja barang keperluan yang ada di rumah tu untuk digunakan? Betul, macam gini sebab selama ni memang Linda pun selalu setiap kali Linda keluar dari rumah nak tinggalkan anak, tinggalkan ibu. So Linda macam, ya Allah Tuhanku berikanlah aku lebih masa untuk aku bersama dengan keluarga aku. Setiap hari Linda doa macam gitu. Sekarang Tuhan bagi Linda lebih masa untuk duduk dalam rumah. So bila duduk dalam rumah ni memang kalau nak fikirkan dia punya budak-budak sekarang panggil apa, pisang. Dah sendu, dah tepu dah di rumah. Tapi sebenarnya kalau fikirkan macam-macam benda yang ada dalam rumah yang kita boleh buat untuk manfaat diri sendiri. Kemas rumah, betulkan balik semula file-file, cari gambar-gambar lama. Macam Linda buat minyak wangi, lagi banyak koleksi minyak wangi Linda. And then sekarang kita ada Instagram, Facebook, boleh berhubung dengan orang. So actually banyak sangat benda boleh buat dari dalam rumah. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak Linda. Thank you. Terus berada di mini lab anda menghasilkan banyak lagi perfume. Mungkin baik, jumpa lagi Linda. Thank you. Kalau kita ada bahan-bahannya boleh kita lakukannya dekat rumah, tapi jangan buat secara pandai-pandai, silap buat dah habis. Sebab Linda ni dia dah memang sedia ada bahan-bahannya, jadi dia teruskan saja. Apatah lagi kat rumah memang ada aloe vera. Okey, tak apa. Kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami dan di sini kami ingin mewawarkan sesuatu kepada anda di mana sebagai satu usaha bagi melawan penularan COVID-19, Media Prima melalui tabung kemanusiaan Media Prima NSTP merayu sumbangan segera daripada orang ramai bagi membantu kerajaan terutamanya dalam merawat pesakit-pesakit COVID-19 dan membantu mereka yang terkesan akibat virus ini. Dan semua hasil sumbangan yang diterima akan disalurkan untuk tujuan pembelian kelengkapan peralatan perubatan kritikal untuk
frontline, mereka yang berada di barisan hadapan seperti petugas kerajaan, doktor, jururawat, kaki tangan hospital serta semua kaki tangan yang terlibat bagi membantu menangani wabak COVID-19 ini. Keperluan lain bagi membantu pesakit-pesakit yang terjejas juga. Jadi orang ramai boleh menyumbang ke tabung ini melalui cek perbankan dalam talian atau deposit kepada Media Prima NSTP di Maybank 514105323170. Dan setiap sumbangan tak kiralah sama ada besar ataupun kecil, pastinya ia memberi makna yang sangat berharga kepada mereka yang memerlukan ketika ini. Baik, kita dah sampai ke hujung siaran. Terima kasih kepada semua penonton setia kami. Mudah-mudahan perkongsian untuk hari ini memberi manfaat bukan saja untuk kita di wanita hari ini tapi untuk anda semua. Kita kembali esok dengan topik tanggungjawab menjaga diri sendiri. #kita jaga kita. Jaga diri. Terima kasih. Bye-bye. Demi selamatkan dunia yang tercinta, ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya. Masa untuk teguh bersama, doa dan usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangan mampu ditempuhi, keajaiban tiba dan kita mengukir senyuman. Padamu Tuhan kami berserah, Engkaulah yang mampu mengakhirkannya. Tiada daya melainkan rahmat-Mu yang akan mengangkat segala ujian ini, membebaskan sengsara.